Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita ada sebuah lagi pesaing kepada SUV segmen B, iaitu Proton X50, Honda HR-V dan sebagainya. Dan model yang kita maksudkan hari ini adalah Chery Omoda 5. Yes, Chery comeback semula ke Malaysia dan sebenarnya bukan satu laluan yang mudah untuk Chery comeback semula, di mana sebelum ini Chery pernah masuk ke Malaysia sebelum dia hilang daripada radar dan kini dia kembali semula di Malaysia. Tetapi pada kali ini dia bukan menampilkan satu model, tetapi dia menampilkan 5 model terus untuk permulaan untuk di pasaran Malaysia. So, untuk video kali ini kita akan buat orang katakan video ringkas, walk about pasal model Omoda 5 ini, di mana yang ini adalah menjadi pesaing kepada SUV segmen B. Dan saya katakan untuk video kali ini kita tidak akan cerita dengan lebih detail, tetapi ini kita lebih kepada first impression. Orang katakan selepas kita sentuh, lepas kita touch, dan kita akan bercerita dari segi daripada kualiti dan in term of the reliable dan juga kualiti dari segi test drive dan sebagainya, kita tidak akan sentuh. Yang ini kita akan buat kemudian. So, macam biasalah bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk tekan lonceng. Macam saya katakan, ini bukan laluan yang mudah untuk Chery kembali di Malaysia, di mana sebelum ini Chery pernah beraksi di Malaysia sebelum dia hilang daripada radar selama beberapa tahun, dan sekarang ini Chery kembali semula untuk orang katakan kembali ke pasaran Malaysia untuk bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain. Dan cuma membezakan dia adalah dulu dia dibawa oleh distributor yang lain untuk pasaran Malaysia, tetapi kali ini dia adalah direct daripada China untuk menjual sendiri brand dia di Malaysia. Dan untuk hari ni sebenarnya dia adalah sesi preview saja. Dia bukanlah sesi jualan, dia bukanlah sesi orang katakan bukannya dah dijual di Malaysia, tetapi ini adalah first impression untuk rakyat Malaysia, memberitahu, "Wei rakyat Malaysia, aku sekarang ni dah kembali, so tolong bagi perhatian kat aku." Lebih kurang macam itulah. Dia macam ni, simple lah. Kalau brand bagus, tetapi kalau after sale tak bagus, automatically tak bagus. Tetapi kalau apabila brand bagus, apabila orang katakan walaupun brand itu tidak dikenali begitu well known di Malaysia, tetapi kereta ini sering dikata-katakan oleh orang katakan dari segi kualiti, dari segi pemanduan, dari segi segala-galanya, itu adalah satu sign yang bagus untuk Chery lah. Okay, so kita tidak nak sembang banyak pasal itu, tetapi kita nak bagi tumpuan sepenuhnya kepada Chery Omoda 5 yang ini. Okay, so basically in term of the design, sebenarnya dia kalau nak dibandingkan dengan pesaing yang lain, dia adalah yang paling futuristik dan dia yang paling pelik sekali. Dan kalau kau tengok dari segi hadapan, tak ada orang yang buat macam ni. Dia seorang yang buat macam ni. Dia seorang yang berani mempertaruhkan design macam ni. Yes, yang ini sebenarnya dia adalah daripada falsafah, daripada orang katakan art of motion, di mana dari segi depan memang nampak memang futuristik lah. Nampak macam kereta konsep, tetapi this is the real car dekat sini. Dan kalau kau nampakkan dari segi grill dia memang pelik dan juga futuristik. Tetapi yang ini, orang car wash memang cukup menyampah. Dia nak cuci satu persatu. Nampak memang cantik, tapi nak car wash ni cuci memang menyampah. Kan? Dari segi kau tengok and then dia diapitkan dengan lampu DRL yang cukup tirus. Kiri dan juga kanan. And then ada lampu utama dekat sini, all adalah jenis LED. Dan untuk kereta ini, sebenarnya nampak macam two-tone colour tau. Tetapi sebenarnya dia adalah 3 tone colour. Yang ni aku akan tunjukkan kejap lagi dekat bahagian belakang. So, itu dari segi depan kalau nampak, bagi aku secara keseluruhannya untuk bahagian depan, bagi aku cantik lah. Sejujurnya bagi aku cantik. Tapi mungkin bagi anda dekat luar sana yang mungkin ada juga, aku tidak menolak kemungkinan ada yang tidak boleh menerima design ni. Tetapi bagi tanya aku, kita dalam bidang ini, sekali pandang aku nampak okey dan juga boleh diterima. Okay? So, in term of the tepi, kalau kita lihat kat tepi, sebenarnya dari segi size, sebagai perbandingan lah, kalau kita letakkan antara Chery Omoda 5 dengan Honda HR-V dekat sebelah, sebenarnya Chery Omoda ini saiz dia adalah lebih besar sedikit berbanding daripada Honda HR-V. So, dari segi tepi kalau anda lihat, dia banyak didominasikan oleh beberapa tone colour, di mana kalau anda nampak atas warna putih, tetapi untuk bahagian tepi ni warna gelap, and then bawah ni colour macam hijau cair, lebih kurang macam tu. Dan tetapi di sebalik rimnya ini, rim dia datang dengan all black 18 inci. Dan of course dekat bahagian tepi pintu dia ada sedikit kemasan chrome dekat sini. Dan kita dengar sikit macam mana
quality of tutup pintu. Yes, first impression aku memang ada quality. Serius ada quality. Dan beralih pula ke bahagian belakang. Yang aku cakap three-tone colour apa? Nampak Colour putih, colour hitam, body colour. Colour putih, colour hitam, body colour. So, dia pelik sikit lah. Kalau tak pelik, bukan kereta China nama dia. Oops, minta maaf. Tetapi bagi aku sekarang ni, kereta China dulu dengan sekarang dah totally different lah. Dulu mungkin dari segi kualiti agak teruk. Tetapi sekarang ni, kita tidak boleh menafikan bahawa untuk jenama China sekarang ni kualiti is much better dan juga lebih cantik berbanding pesaing lain. Kalau kau tengoklah untuk bahagian belakang ni memang futuristik, babe. Memang cantik, babe. Kau tak dapat dibayangkan orang katakan, lawanya kereta ni. Yes, memang lawa. Kena dengan cherry dekat perkataan sini, digabungkan yang ni macam ibarat macam one light tau. Kiri bawa ke kanan dan dia ada futuristik di mana kau tengok dia punya shade ni memang lawa. Tambahan dengan lampu, kemasan lampu one slide ni memang menimbulkan lagi dekat bahagian belakang dia. Dan of course kat sini ada badge Omoda 5 kat sini dan kat bawah ni dia buat macam ala-ala a bit carbon fiber sikit lah. Dan untuk yang ini datangkan dengan power boot. Tak boleh buka pula. Nampak? Nampak? Dia siap nampak tentang macam sequential light sebagainya. So untuk bahagian belakang kita tak ada number berapakah space, tetapi bagi aku is lebih kurang je. Untuk sebuah SUV segmen B, dia size dia adalah lebih kurang je. Macam F50, macam Honda HR-V. Mungkin slightly bigger a bit. Aku tak pasti lah. Okay, so in term of the interior dalam, one word lah, cantik lah. Serius cantik. Bukan aku nak puji, macam aku cakap kan, kereta China sekarang dengan dulu jauh berbeza, babe. Apa yang membuatkan dia timbul adalah kau boleh nampak satu skrin yang cukup besar. Dia nampak macam Mercedes-Benz pada juga kan. Cuma dia dipisahkan dengan dua. Satu bahagian kiri untuk sistem infotainment, bahagian kanan untuk orang katakan all the odometer kat sini lah. Tetapi satu design yang sangat-sangat bijak dibuat macam ni. Nampak besar tetapi dipisahkan. Yang ni memang nampak sangat-sangat bijak lah yang ni. Tetapi apa yang membuatkan aku tertarik adalah untuk kereta ni ada Android Auto, Apple CarPlay. Aku terkejut. Kereta China ada Android Auto, Apple CarPlay. Siapa kata kereta China tak ada Android Auto, Apple CarPlay? So, untuk Proton rasanya mungkin dah boleh masuk kot Android Auto dengan Apple CarPlay. Rasanya bukan alasan dah kot Android Auto, Apple CarPlay sebab kita dah nampak Cherry ada. So, takkan tu tak ada kan? So, well, it's okay, tak ada masalah. So, selain daripada skrin yang ni, untuk bahagian tengah ni, so everything dia less, buttonless tau. Buttonless, kiranya dia lebih banyak pada touch. So, kira all the aircon, everything semua adalah jenis yang touch dekat bahagian sini. So, all the aircon cover semua bahagian touch. Dan di sebalik bahagian bawah ni adalah dia ada wireless charger. Ada dua wireless charger dekat bahagian sini. Dan untuk kotak gear, macam aku cakap, kotak gear 6 kelajuan. So, twill gear pun sangat-sangat berkualiti. Even didatangkan dengan electric parking brake dengan auto hold. Dan untuk mode ni, dia ada dua mode pemanduan. Dia ada eco dan juga sport mode. Di mana kalau kita tukar sport mode, kalau kita tukar mode ni, mode pemanduan ni, in term of the lampu, lighting pada bahagian dashboard, bahagian pintu, dia akan tukar colour juga. Kalau eco, dia akan tukar colour hijau. Kalau sport, dia akan tukar colour merah. Kiranya, selain daripada tu, korang juga ada 64 pilihan warna yang kau boleh tukar ikut kepada mood korang pada hari tu juga. Dan dari segi sini, kualiti bagi aku memang ada lah. Serius, memang ada kualiti kereta ni. So, overall untuk bahagian dalaman ni bagi aku memang okey. Sekali ada dekatan dengan sunroof. Cuma bahagian yang ni, dalam ni bagi aku, untuk saiz badan aku ni macam a bit kecil sedikit lah. Yelah, badan besar kan nak macam mana kan. Dan ini pun kereta sebuah SUV segmen B. So that's why lah aku cakap, aku lebih sesuai untuk duduk SUV segmen C. Sebagai contohnya untuk Tinggo 7 ataupun Proton S70 dan sebagainya. So, untuk order benda lain, kita dah nampak ada Sony punya speaker pun ada kat sini juga. Dan untuk bahagian tepi ni, dia punya all the button-button untuk buka tingkap dan sebagainya nampak macam sama macam ni lah. Nampak macam ala-ala Mercedes sikit lah. So dia ada combination dekat situ lah. So secara overallnya, dalaman aku rasa aku tak ada komplain. Dan dalaman dia nampak dia punya dia punya ciri-ciri ni ada kemajuan lah. Cuma satu je, sebab memandangkan yang ni digunakan segala-galanya touch, satu masalahnya adalah mungkin rakyat Malaysia ni dia tak suka sikit benda ni. So kita still prefer kepada button tau.
Kalau touch ni, once kita tengah driving, kita bagi tumpuan sepenuhnya. Kalau nak tukar-tukar ni, kita kena touch. Touch ni tak ada feel. So, itu yang membuatkan mungkin kita sedikit leka. So, mungkin next time, mungkin dia boleh improvekan dari segi sini. Tapi secara overall, kemewahan, yes, memang ada. Tetapi dari segi praktikal, mungkin ada, mungkin tidak. Tapi apa pula komen korang pasal benda ni? Untuk enjin sebenarnya Omoda 5 dia ada dua jenis enjin, iaitu 1.5 liter turbo dan juga 1.6 liter turbo TGDI. Tetapi yang ini adalah 1.5 liter turbo dengan 156 horsepower dan juga 230 Nm torque. Kotak gear menggunakan kotak gear CVT. Manakala yang 1.6 liter TGDI yang itu adalah 190 horsepower dan juga 290 Nm torque, yang itu menggunakan kotak gear DCT. Kiranya yang itu lagi canggih daripada yang ini lah. Tapi yang ini pun not bad, 156 horsepower. Dan sebenarnya selain daripada versi petrol, Omoda 5 pun dia ada versi EV tau, iaitu dia gunakan elektrik sepenuhnya, yang full charge dikatakan boleh pergi sampai 400 lebih kilometer. Tetapi buat masa ini untuk Omoda 5 dia cuma bawa masuk yang versi 1.5 liter dan akan disusuli dengan 1.6 liter TGDI. Kira lepas ni kita ada 1.5 dan juga 1.6 liter TGDI. Dan untuk semua model ciri, dia tak ada NA, semua adalah versi turbo. Dan in terms of the safety juga, safety pun tidak mengecewakan juga. Dan kalau ikutkan, kalau atas kertas untuk airbag, dia ada 6 airbag. Dan untuk Omoda 5, yang ini dia adalah full ADAS system. So kiranya full ADAS system kira lengkap lah, kiranya ada ACC dan sebagainya. So, itulah serba sedikit orang katakan first impression mengenai Chery Omoda 5. So, bagaimanapun ini adalah cumalah first impression saja, dan untuk makluman anda semua, untuk model ini masih lagi belum dijual secara officially. Setakat ini macam saya katakan, ini cumalah first impression saja. Dia nak dapatkan feedback audiens, apakah orang katakan feedback mengenai pasal model Chery when dia come back again to Malaysia. Kiranya dengan range model yang saya ada, dia nak dapatkan feedback saya dahulu. Dan bilakah dia akan dilancarkan? So, buat masa ini kita tak ada tarikh spesifik bilakah dia akan dilancarkan. Kita anggarkan mungkin antara quarter 1 to quarter 2, pertengahan lah. Mungkin antara bulan 4, bulan 5 lebih kurang macam tu, barulah dia akan dilancarkan secara rasmi. Dan berbalik, tanya pada soalan pada saya, sama ada bolehkah model ini jual? So, kalau bertanya pada saya, in term of the design, dia ada. In term of the quality, dia ada. In term of the technology, dia ada. Dan in term of the, orang katakan segala teknologi, feature-feature yang ada dekat dalam, memang ada. Tetapi, yang menjadi masalah adalah untuk mendapatkan kepercayaan rakyat Malaysia. Well, semua saya maklum, dulu dia pernah ada, and then dah tak ada, sekarang dia kembali kepada ada. So, mungkin kepercayaan orang tu dah jadi sedikit pudar. So, that's why lah dia perlu mengembalikan kepercayaan orang. Dan macam aku cakap kan, in term of the reliable, kita pun tak tahu. Lepas guna, lepas kita test, barulah kita tahu sama ada model ini reliable atau tidak. Dan concern paling utama adalah after sale lah. After sale dan juga spare part. Dua benda itu yang lebih penting. Now of course, indikator juga untuk model ini, berapakah indikator yang dia akan jual, itu pun memainkan peranan penting juga. Dan kalau kau tanya pada saya, anggaran model ini mungkin dia akan jual bawah RM120,000 kalau dia nak fight dengan dalam segmen SUV segmen B. So kalau dapat jual harga macam tu, memang perfect. Tapi macam aku cakap lah, sekali lagi aku ulangkan, bukan jalan yang mudah untuk Chery untuk kembali ke Malaysia. So, apa pula pandangan anda? Apa pula pandangan anda mengenai kereta ini? Dan apa pula indikator harga yang patut diletakkan untuk model Chery Omoda 5? So, sampai sini saja video kita pada kali ini. So, kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.